Ya. Saya tengah cek ni. Ada tak? Cek. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Lakum mulai. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Sadiq wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Syekh Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Okey, camai dah suara? Suara camai. Baik. Jadi kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan wudu. Yang mana di sana ada sunat-sunat wudu, di sana ada fardu wudu dan di sana ada sunat-sunat wudu. Pertamanya niat, yang keduanya membasuh muka, yang ketiganya kepada siku. Yang ketiganya adalah membasuh sedikit, menyapu sedikit daripada kepala. Yang keempat membasuh dua kaki hingga buku lali. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiganya basuh dua tangan. Yang keempatnya basuh sedikit daripada kepala, yang kelimanya basuh kaki hingga kepada dua buku lali. Yang keenamnya tertib mengikut apa yang disebut. Baik. Berkenaan dengan niat. Bagaimanakah cara kita niat? Lepas tu disebut syaratnya adalah dengan hati. Niat mesti kena basuh dengan basuh permulaan juzuk daripada muka. Dan disunatkan berlafaz dengan niat. Cuma apa hak yang akan diceritakan oleh pengarang, termasuklah hak yang lepas ni, hak yang belum kita baca. Kalau sekiranya dia sebut hak yang disebut dalam fardu wudu, maka jelas hak tu adalah fardu wudu. Manakala hak yang tidak disebut dalam fardu wudu, hak yang akan disebut lepas daripada ni, ia termasuk dalam sunat wudu. Sebab benda hak yang lepas daripada ni, dia akan gabung sekali dengan sunat. Jadi kalau benda hak yang disebut tidak ada dalam fardu wudu, maka kita kena faham bahawasanya ia termasuk dalam sunat wudu. Katanya, wa yatamadmadu, gitu kan? Situ kan? Wa yatamadmadu wa istanshaqa yastanshiqu istaf'ala yastaf'ilu yastaf'ilu wa yatamadmadu wa yastanshiqu thalathan bi thalathi gharafatin, boleh baca bi thalathi ghurufatin, boleh baca bi thalathi gharafatin, fa yatamadmadu min ghurfatin ataupun min gharfatin, thumma yastanshiq, thumma yatamadmad min ukhra, thumma yastanshiq, thumma yatamadmadu min ath-thalithah, thumma yastanshiq. Baik. Katanya dan yatamadmadu. Maksud dia yatamadmadu, berkomo-komo ia. Ini termasuk dalam sunat wudu. Di antara perkara yang disunatkan di dalam kita berwudu adalah kita berkomo. Berkomo ni adalah, maksud berkomo adalah memasuk air ke dalam mulut. Itu makna berkomo. Tidak disyarat kembali. Asal kata masuk air ke dalam mulut, maka sudah mendapat asal sunat berkomo. Manakala mengeluarkan kembali, hak tu hak yang paling comel. Tapi kalau air yang dimasukkan ke dalam mulut, maka sudah berhasil asal madmadah. Madmadah ni maksudnya memasukkan air ke dalam mulut tanpa disyaratkan mengeluarkan kembali air tersebut. Asal kata seseorang tu memasukkan air ke dalam mulut, walaupun ia tidak mengeluarkan kembali air itu, maka sudah dapat asal berkomo, asal sunat berkomo.
Baik. Wa yastanshiq, dan memasuk air ke dalam hidung. Berkomo sunat. Memasuk air ke dalam hidung sunat. Berapa dah sunat situ? 2. Thalathan, sebanyak berapa kali? 3 kali. Sunat. Berkomo 1. Memasuk air ke dalam hidung 1. Buat perkara tersebut 3 kali. 3. Buat perkara tersebut 3 kali. Sunat buat 3 kali. Cuma kalau buat sekali sudah dapat asal sunat madmadah dengan sunat istinsyaq. Yang lebih afdal buat sebanyak 3 kali. Berkomo dan istinsyaq 3 kali saja ni. Bagaimana cara untuk 3 kali memadai? Bagaimana cara untuk kita cukupkan 3 kali, maka memadai dapat dah asal sunat. Cuma yang paling afdal adalah berkomo dan istinsyaq bi thalathi gharafatin, dengan 3 cebok. 3 cebok dengan tangan. Cebok dengan tangan. Kalau baca dengan gharafat adalah jamak daripada gharfah. Gharfah atau wazan fa'alah. Fa'alah adalah masdar marrah. Wa fa'alatun limarratin, kata dalam matan Alfiyah Ibn Malik. Fa'alah adalah wa fa'alat Allahu Rabbi, dah ingat dah. Wa fa'alatun limarratin kajalsah, dan fa'alah bagi masdar marrah. Masdar yang menunjuk di atas sekali. Masdar yang menunjuk di atas sekali. Kalau kita kata daraba, makna telah memukul. Kalau darbah, sekali pukul. Faham? Qatala, makna telah membunuh. Kalau qatlah, sekali bunuh. Sajada, sujud. Kalau kata sajdah, sekali sujud. Raka'ah, sekali raka'ah. Okay, boleh faham kan? Begitu juga gharfah, makna dia sekali cebok. Kalau gharafat, beberapa kali cebok. Baik. Katanya, bisalathi gharafat, 3 kali cebok. Cebok dengan tangan. Cebok dengan tangan. Cedok dengan tangan. Kita kata cedok dengan tangan. Ambil air, cedok dengan tangan. Baik. Yang mana dengan 3 kali cedok ni lah kita berkomo dan kita masuk air ke dalam hidung. Kalau sekiranya kita buat sekali cedok, kita 3 kali komo dengan sekali cedok, dan 3 kali air masuk ke hidung, memada. Cuma yang paling afdal adalah komo 3 kali masuk air ke hidung dengan 3 cedok, fayatamadmadu, maka dia berkomolah ia kembali kepada al-mutawaddi. Tu kena faham dah. Yatamadmadu fa'il bagi yatamadmadu, takdir huwa, kembali kepada al-mutawaddi. Walaupun dia tidak sebut secara jelas di sini, tapi kita perbincangan kita berkenaan dengan wudu, maka mesti kena ada orang yang berwudu dalam bahasa Arab dinamakan sebagai mutawaddi. Maka berkomo-komolah ia al-mutawaddi, orang yang berwudu, min gharfatin, daripada satu cedok. Thumma yastanshiqu, kemudian dia pun istinsyaq. Okey, dia ambil satu cedok, dia komo, lepas tu kemudian dia pun masuk air ke dalam hidung. Satu cedok, komo, masuk air ke dalam hidung. Thumma yatamadmadu min ukhra, thumma yastanshiq, kemudian dia berkomo-komo min ukhra, ay min gharfatin ukhra, daripada cedokan yang lain. Thumma yastanshiq, kemudian memasuk air ke dalam hidung. Komo, masuk air ke dalam hidung. Minal thalitha, ay minal gharfati thalitha, daripada cedokan yang ketiga. Thumma yastanshiq, kemudian hidung. Okey, itu cara dia. Tu cara dia. Hak ni hak yang paling afdal. Yang paling afdal, tengok bincang benda hak yang sunat berkomo. Pertama. Yang keduanya sunat memasuk air ke dalam hidung. Yang ketiganya adalah 3 kali. Kedua-dua ni 3 kali. Yang keempatnya, kedua-dua ni dengan 3 cebok. 3 cebok. Yang mana dengan 3 cebok ni, cedok yang pertama masuk air ke dalam mulut, lepas tu terus masuk air ke dalam hidung. Faham? Cedokan yang 2 masuk air ke dalam hidung, mulut, terus masuk ke dalam hidung. Masuk air dalam mulut, terus masuk ke dalam hidung. Dan sebenarnya banyak lagi cara hak yang selain daripada ni. Tetapi hak yang kita kabur ni adalah hak yang contoh hak yang lain daripada ni, kita ambil satu cedok, komo, masih ada lagi baki, masuk air ke hidung. Okay? Jadi atas satu cedok selesai 3. Tapi bukanlah hak yang paling afdal buat lagu ni. Ataupun cedok air, komo 3 kali, cedok pula masuk air ke hidung 3 kali. Ataupun komo sekali, masuk air ke hidung sekali. Komo sekali, masuk air ke hidung sekali. Komo sekali, masuk air. Boleh baka? Asal sunat berkomo dan istinsyaq. Okey, Bi. Fihi,
Mana mubalaghah berlebih-lebihan lah ia al-mutawaddi. Fihima pada keduanya kembali kepada al-madmadah dan al-istinsyaq yang difaham an yatamadmadu dan yastanshiqu. Dan mubalaghah lah al-mutawaddi fihima pada keduanya madmadah dan al-istinsyaq. Jadi pada berkomor dan pada masukkan air ke hidung, sunat dia mubalaghah. Apa dia mubalaghah? Berlebih-lebihan. Kalau kita ambil sikit masuk air ke dalam mulut, dapat dah madmadah. Tapi hak yang comel kita masukkan banyak air, dan comel lagi kita gerokkan air ke dalam mulut ni. Siapa ke gok buat gitu, hak tu yang dinamakan sebagai mubalaghah. Masuk air ke dalam hidung kawasan ni sudah sikit. Umar Aziz tengok, ada masalah benda? Tak ada benda. Cari tu, cari. Jadi mubalaghah pada madmadah dan pada istinsyaq. Istinsyaq ni maksud mubalaghah pada istinsyaq, air ke dalam hidung dan kita akak sikit. Kita akak sikit di dalam hidung kita. Tu maksud mubalaghah. Tetapi masalah mubalaghah ni disunatkan hanya bagi orang yang tidak berpuasa. Manakala orang yang berpuasa tidak disunatkan kepada dia mubalaghah, sama ada pada berkomor ataupun pada masuk air ke dalam hidung. Sebab dibimbangi. Sebab dibimbangi telajak sehingga masuk ke dalam rongga yang terbuka, akhirnya membatalkan puasa dia. Sebab itulah katanya melainkan bahawa adalah ia mutawaddi saat itu orang yang berpuasa. Sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Sama ada fardu Ramadan ataupun fardu selain daripada Ramadan. Asal kata dia orang yang berpuasa, maka tidak disunatkan kepadanya mubalaghah. Hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah. Mun kena mubalaghah, Rasul suruh disunatkan mubalaghah sebab ni perintah Rasulullah pada istinsyaq. Maka dikiaskan juga pada berkomor. Sha'imah melainkan ketika mung sedang berpuasa, maka tidak disunatkan, tidak dituntut kepadamu melakukan mubalaghah. Bahkan mubalaghah bagi orang yang berpuasa di dalam berkomor dan istinsyaq hukum dia makruh. Kalau sekiranya dia melakukan mubalaghah, tiba-tiba terlajak air ke dalam kerongkong, maka batal puasa dia menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Illa an yakuna sha'ima, melainkan bahawa dia saat itu orang fayurfiq, maka dia kena tidak boleh mubalaghah lah. Maka dia tidak boleh mubalaghah. Dia kena buat slow-slow lah. Sebab dia berpuasa, dia kena berhati-hati. Habis, katanya al-fardu tsani. Fardu yang kedua, ghaslul waji, basuh muka. Okey, fardu yang kedua, rukun yang kedua daripada rukun wudu adalah membasuh muka. Katanya thumma yaghsil wajhahu thalatha. Kemudian membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Basuh muka ia termasuk di dalam fardu wudu, rukun wudu. Manakala thalathan 3 kali ia termasuk di dalam sunat wudu. Okey, perkataan thumma yaghsil wajhahu thalatha, di situ ada fardu wudu dan di situ ada sunat wudu. Fardu wudu basuh muka, hak tu termasuk dalam fardu wudu. Manakala 3 kali, hak tu termasuk dalam sunat wudu. Cuma hak yang sunat sebenarnya adalah kali yang kedua dan kali yang ketiga. Dalam masalah basuh muka, kita kena tahu apakah yang dinamakan sebagai basuh dan keduanya apa sebagai muka. Pengarang kita nak jelaskan apa yang dinamakan sebagai muka. Manakala yang dinamakan sebagai basuh, dia tidak jelas di sini. Dinamakan sebagai basuh adalah mesti kena melarikan air. Kena ngalir. Kalau bahasa Terengganu kata kena ngalir. Kena mengalirkan air. Itu yang dimaksud dengan basuh. Kalau air tidak mengalir, maka ia tidak dinamakan sebagai basuh. Hanya kena air, tak mengalir, maka tidak memada. Sebagai contoh, dia guna spray. Seruk dia guna spray. Tapi dia spray di tangan sekali, dia pun lama di muka. Hak tu tidak memada. Dia spray tangan sekali, di lama di muka, hak tu tidak memada kerana tidak ada mengalirkan air. Mesti kena mengalirkan air. Kalau nak pakai spray, kalau nak ambil daripada tangan, tak muka, kena tak banyak sikit di tangan. Biar masa muka lalu pun boleh, tapi biar spray banyak sikit. Kalau tolak, air boleh pergi.
Kalau hanya sekali, lepas tu sapu, hak tu tidak dinamakan sebagai basuh. Dia perkataan ghaslun lain daripada mashun. Dan biasa benda ni banyak kesalahan dilakukan oleh jemaah-jemaah umrah. Biasanya jemaah umrah lah yang banyak melakukan kesilapan dalam masalah ni. Apalagi di Mekah, dia pakai benda ni. Okey, boleh, tak ada masalah pakai benda ni, kita pun pakai. Cuma dalam melaksanakan, dalam pelaksanaan tu, hak tu banyak hak yang buat tak betul. Kita tengok depan mata sendiri kita. Kalau kita kata banyak ni bukanlah maksud banyak pakat buat gitu belaka, maksudnya ramai, lebih daripada 3 orang ramai. Bukan kata banyak saat ni tu kalau pergi Mekah dalam ratus ribu hak buat gitu, bukan gitu. Maksudnya banyak ni ramai orang buat gitu, maksudnya lebih daripada 3 orang hak yang kita sendiri jumpa, kita tengok depan mata kepala. Baik. Jadi kalau kadang-kadang kita tengok orang wajib nak ambil wuduk, kita nak lari dulu lagi. Sebab kita tak mau tengok dia melakukan kesalahan, nak tegur. Lari dulu buat orang sebab belajar dah. Tapi kalau kita tengok, kita khabar lah. Kalau kita tengok, kita khabar. Baik. Tu kena beza di antara perkataan ghaslun dan perkataan mashun. Allah Ta'ala membezakan di antara ghaslun dengan kita kena bezakan juga pada sudut. Mana boleh kita samakan di antara mashu dengan ghaslu. Mashun makna sapu, ghaslun makna basuh. Okey. Manakala muka, katanya muka benda muka, wahwa dan iaitu muka, ni dipanggil ta'rif muka adalah ma baina manabiti sya'ri ar-ra'si fil 'adati. Barang ni kawasan. Baina yang di antara, manabit makna tempat-tempat tumbuh, sya'ri ar-ra's rambut kepala. Kita ada kepala dan kita ada rambut atas kepala. Okey, di antara tempat tumbuh rambut kepala, tapi kira fil adah, tempat tumbuh pada adat. Sebab ada kala orang saat ni tu, pada dia tempat tumbuh rambut dia dok macam ramai-ramai orang. Kita tengok ramai-ramai orang, manakah permulaan tempat tumbuh rambut dia? Sejekar. Sejekar baru ada rambut. Sini baru tempat tumbuh rambut. Jadi profesor kuat nak mikir. Luruh habis rambut Siapa tengah ni baru tumbuh rambut. Tu tak kira. Ada juga orang yang dikenali sebagai benda aram. Orang yang atas dahi pun ada rambut juga. Kadang-kadang rambut saat ni tu nak rapat ke bulu kening je. Sikit je dahi dia. Tu tak kira juga. Dia kena kira tempat tumbuh rambut fil adah, pada adat, kebiasaan. Bagaimana tempat tumbuh rambut? Permulaan tempat tumbuh rambut ramai-ramai orang, di situlah permulaan muka daripada sudut bujur. Daripada sudut bujur, panjang. Hingga kepada ila dhaqni, kepada dagu. Tulan nisbah panjang, nisbah bujur dia. Wa minal udhuni ila al-udhun, dan daripada telinga kepada telinga. Maksud telinga kepada telinga adalah ni, paku telinga ataupun anak telinga ni, watat ni. Ni telinga ni. Ni cuping ni panggil. Orang-orang binjar panggil cuping. Teruk orang binjar panggil cuping ni. Orang binjar kawasan kampung ni daripada watat ni kepada watat ni. Baik. Ardan nisbah lebar. Saat ni bujur lebar. Okey, tu kawasan telinga. Jadi bermakna bawah dagu dia tidak termasuk dalam muka. Bawah dagu tidak wajib basuh bawah dagu. Katanya faminhu ay famin wajhi, maka daripada muka. Maksudnya termasuk daripada muka maudhi'ul ghamam, tempat ghamam. Ghamam ni adalah tempat tumbuh rambut di atas dahi. Ada sebahagian orang atas dahi pun ada rambut juga. Maka rambut orang yang tumbuh atas dahi wajib basuh. Rambut orang yang tumbuh atas dahi. Wa huwa, dan itu maudhi'ul ghamam ma tahta asy-sya'ri alladhi ma tahta asy-sya'ri alladhi 'amma al-jabhata aw ba'daha. Bulu yang ammal jabha, yang meratai dahi. Penuh duk dahi rambut dia. Au ba'daha, ataupun sebahagian daripada dahi. Duk habis dahi tapi sebahagian daripada dahi ada rambut atas tu. Tetap rambut tersebut dan kulit yang berada di bawah rambut mesti kena basuh. Katanya wa yajibu ghaslu syu'uril wajhi kulliha zahiriha wa batiniha. Okey. Apabila sebut kata basuh muka, kalau kita tengok muka ni
muka ni dia dua perkara, hak yang zahir, jangan kira hak yang batin, kira hak zahir. Yang keduanya adalah bulu. Tak gitu. Dalam muka ni dipanggil ada kulit dan ada bulu. Semua kulit kena rata. Semua bulu kena rata. Melainkan ada bulu-bulu yang tertentu tidak wajib rata. Okey. Dalam muka kita ada bulu izar ni sekbeng. Orang panggil benda ni sekbeng. Dan kita ada lihyah. Lihyah makna benda lihyah? Janggut. Kita ada anfaqah. Ni anfaqah ni benda janggut sepak. Faham? Kita ada syarib. Ni syarib benda misai. Kita ada hajib. Benda hajib. Kita ada ni makna benda hudub. Bulu mata. Kita ada arid. Ada orang ada arid. Start kita ada arid. Ni ada benda jebeng. Ni di antara bulu yang berada di kawasan muka. Okey, kulit kena basuh. Bulu yang ada dalam kawasan muka semua kena basuh. Melainkan janggut dan arid. Janggut dan arid yang tebal hanya wajib basuh zahir saja, tidak batin. Hanya wajib basuh di luar saja, tidak yang di dalam. Baik, katanya wajibu ghaslu syu'uril wajhi. Wajib basuh segala bulu muka. Dia penggunaan ulama mutaqaddimun, dengar balik penggunaan ulama mutaqaddimun istilah ghaslun, basuh luar dan dalam. Mengikut istilah ulama mutaqaddimun, perkataan ghaslun ia memberi maksud basuh luar dalam. Luar kena, itu maksud wajibu ghaslu syu'uril wajhi. Wajib basuh muka. Kulliha taukid, sekaliannya, kesemuanya, tanpa ada pengecualian. Zahiriha, badal bagi syu'uril wajhi, zahirnya. Wa batiniha, dan batinnya. Zahir ni hak yang di luar, batin hak yang di dalam. Apa ada pengecualian? Manakah kalau ada keuzuran atau masalah lain. Wal basyarati tahtaha, ataf pada kata syu'ur. Wajib basuh al basyarah, kulit. Tahtaha, di bawahnya, di bawah syu'uril wajhi. Ada di bawah bulu muka, umumnya wajib kena basuh. Khafifatan kanat au kathifatan. Khafifatan, nipis adalah ia bulu muka, au kathifatan, ataupun tebal. Khafifah nipis, kanat kembali kepada syu'urul wajhi, au kathifatan, ataupun tebal. Dah kiralah nipis ke bulu yang berada di muka, tebal ke bulu yang ada di muka, maka tetap kena basuh. Ukuran nipis tebal ni adalah ketika kita berada di hadapan dia. Berada di hadapan dia, yang mana jarak kita dengan dia dinamakan sebagai majlis takhatub. Majlis kita bercakap, hadapkan percakapan kepada dia. Ada orang cakap rapat hidung? Tak ada. Dia ada benda jarak sikit, SOP sikit. Baik, biasa majlis takhatub adalah lebih kurang dalam 1.5 meter. Lebih kurang dalam 1.5 meter. Tu majlis takhatub. Kita berada di hadapan dia. Lebih kurang dalam 1.5 meter. Mata kita hak yang tidak tajam sangat dan tidak tumpul. Kalau mata tajam, jauh pun dia nampak. Benda halus pun dia nampak. Mata tu pun duduk di depan hidung pun tak nampak. Mata pertengahan, mu'tadil, sederhana. Yang mana kalau dia tengok, dia tidak dapati kulit, tak nampak di bawah bulu tersebut. Okey, itu tebal. Kalau nampak, maka dinamakan sebagai nipis. Sama ada tebal ataupun nipis, bulu tu wajib kena basuh luar dan dalam. Baik. Dan kulit-kulit kena basuh. Contoh, kal-hajib, seperti al-hajib. Benda kita ke bawah saat ni, dah ingat dah. Jebeng, bukan jebeng, al-hajib jauh jebeng. Hajib bulu kening. Hajib ni anak ngapa masa anak duduk pasti dulu, sekolah pasti. Hajibun bulu kening. Duduk pasti dulu, ingat lagi sampai sekarang. Pasti. Dah berapa? Pasti berapa tahun dah? Dulu. Pasti gambar tengok. Hajibun bulu kening. Bukan jebeng.
Jebeng tu bukan luar harak, luar Bukit Payung. Kal hajib, seperti bulu kening. Wasyarib, nasyarib misai. Wal anfaqah, anfaqah makna benda? Ni anfaqah benda. Jebeng ni. Ni anfaqah benda. Janggut sepak. Ni untuk orang lelaki belaka ke. Anfaqah janggut sepak. Syarib misai untuk orang lelaki juga. Tapi ada gak orang puang ada sikit-sikit misai. Tak kira tu. Al-hajib ada belaka orang puang orang lelaki. Wal idhar, idhar makna benda idhar? Idhar makna benda idhar? Ni, sekbeng. Wal hudbi, al-hudb. Ni, al-hudb. Bulu mata. Baik. Wa sya'ril khadd, dan bulu al-khadd. Ni khadd, pipi. Kadang-kadang ada orang atas pipi ada bulu kadang-kadang nak tutup sini. Semuanya wajib kena basuh zahir dan batin. Sebab Allah Ta'ala suruh basuh muka. Dan benda ni berada dalam kawasan muka, kena basuh belaka. Illa al-lihyah wal-'aridain. Melainkan benda? Melainkan janggut. Lihyah makna janggut. Wal-'aridain, dan dua arid. Benda dua arid? Dua jambang. Benda? Dua jambang. Orang Terengganu kata benda? Jebeng. Dua jebeng. Baik. Hak ni tak wajib basuh. Katanya fa innahu yajibu ghaslu zahirihima. Maka sesungguhnya melainkan janggut dan dua jebeng. Yang mana dua jebeng ni wajib kena basuh zahir dan batin ketika nipis dan zahir saja ketika tebal. Fa innahu sesungguhnya yajibu ghaslu zahirihima, wajib membasuh zahir keduanya, al-lihyah dengan al-'aridain, wa batinihima, dan batin keduanya, luar dalam, wal basharati tahtaha, dan wajib juga basuh kulit yang berada, wal basharati tahtahuma, dan kulit yang berada di bawah keduanya, di bawah janggut, di bawah jebeng, indal khif, nipis. Jadi kalau nipis wajib basuh belaka. Lepas tu katanya fadhahirihima, fadhahirihima atas pada zahirihima tadi. Faqat sahaja. Basuh zahir keduanya sahaja. Dia faqat ni, kalau kita nak i'rab sikit, faqat dia bagi fa tu fa zaidah. Qat adalah isim dengan makna hasb, maka cukup. Maksud dia cukup zahir keduanya sahaja, cukup. Tidak perlu batin. Hak yang dalam tak wajib basuh. Kulit tak wajib basuh. Indal kathafati, ketika tebal. Ketika tebal tak wajib basuh dalam, tak wajib basuh kulit hak yang di bawah dia, cukup zahir sahaja. Lakin tetapi yundabu takhlilu hina idzin, tetapi disunatkan menyelati. Kerana menyelati kita di bawah janggut dan di bawah jebeng, tu makna menyelati. Berarti nyelati. Kita memasukkan jari jemari kita di bawah janggut jebeng. Hukum dia sunat. Hina idzin, ketika itu, ketika tebal. Okey, jelas ketika tebal sunat. Jadi dalam perbincangan ni biasanya akan diajukan persoalan. Biasanya akan diajukan persoalan, adakah wajib? Adakah wajib perempuan membasuh sekbeng dia? Wajib tak perempuan membasuh sekbeng? Dan perempuan panjang, sekbeng dia panjang daripada ni sampai ke sini. Kalau perempuan hak yang rambut pendek, jelaslah sekbeng dia macam orang lelaki gitu je. Ni perempuan hak yang rambut panjang, adakah wajib dia basuh kita sekbeng sekarang ni? Dia masuk dalam bahasa Arab dipanggil dia izar. Tak? Izar. Hak yang kita belajar lagu mana? Setiap bulu muka wajib basuh. Okey, soalannya, sekbeng ni termasuk dalam bulu muka tak? Jadi bermakna perempuan wajib tak basuh sekbeng dia? Wajib basuh. Okey, cuma sekbeng hak yang berada dalam kawasan muka wajib basuh. Cuma apabila perempuan tarik sekbeng dia, ada hak yang lebih daripada kawasan muka, walaupun dia tumbuh daripada muka. Okey, boleh faham? Walaupun tumbuh daripada muka. Atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, tetap wajib kena basuh setiap rambut hak yang tumbuh daripada muka, walaupun ia pandangan mu'tamad, pandangan yang kuat. Namun di sana ada pandangan yang kedua,
Dan pandangan ni adalah pandangan sebahagian daripada mazhab yang lain. Juga satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Hak yang wajib basuh hanya hak yang berada di dalam kawasan muka. Manakala hak yang keluar daripada kawasan muka, hak tu tidak wajib basuh. Okey, boleh faham? Jadi kalau perempuan, dia ambil wuduk lagu ni, dia sepok. Contoh dia sepok, sekber dia ke belakang, dia ambil wuduk gini, yang mana dalam kawasan muka, kena, tapi hak yang belakang tu, maka masih lagi ada pandangan ulama mu'tabar yang mengatakan sah wuduk dia. Maka dalam masalah tidak perlulah kita kerah. Perlu kita kerah. Tapi kalau orang tanya kita, sebaik-baiknya ratakan air. Okey, boleh faham? Sebab masalah ni adalah masalah hak yang ada perselisihan di kalangan ulama. Maka tidak perlu kita kerah dalam masalah ni. Cuma kalau orang kata kalau orang tanya kita kata kita khabar hak yang lebih afdal semua sekali. Tapi kalau sekiranya hak yang kawasan muka dia basuh, namun ada bahagian-bahagian hak yang kalau dia tarik keluar daripada hak muka kerana panjang tidak basuh, maka tidak menjadi masalah kerana masih ada lagi pandangan-pandangan ulama muktabar yang mengatakan tidak wajib basuh kawasan tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya kata dia wa yajibu ifadatul ma'i ala zahirin nazili minal lihyati 'anil dhaqni. Tengok dan wajib. Tengok, wajib ifadatul ma'. Benda ifadatul ma' meratakan air ataupun melalukan air. Tu ifadatul ma' maksudnya melalukan air. Ala zahirin nazili minal lihyati 'anil dhaqni, di atas zahir. Zahir luar yang turun lihyati daripada janggut, 'anil dhaqni daripada az-zaqni, daripada dagu. Janggut hak yang turun daripada dagu, wajib kena ratakan air. Janggut hak yang turun daripada dagu, dia kena ratakan air daripada zahir janggut tersebut. Zahir kawasan depan lah. Maksudnya kawasan belakang tu tak wajib lah. Habis. Katanya lagi wa yajibu ghaslu juz'in min ar-ra'si wa sa'iri ma yuhitu bil wajhi liyatahaqqaqa kamaluh. Maksudnya dan wajib membasuh satu juzuk daripada kepala. Satu juzuk daripada kepala wajib basuh. Ketika basuh muka, satu juzuk daripada kepala wajib basuh. Sedikit daripada kepala. Sebab dia wajib basuh kerana untuk menyempurnakan basuhan muka. Kita ada kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna, benda yang basuhan seluruh muka melainkan dengan mengambil sedikit daripada bahagian kepala. Hak tu pun termasuk dalam perkara yang wajib juga. Tu maksud dia lagu mana? Dia katakan wa yajibu ghaslu juz'in min ar-ra'si, wajib membasuh satu juzuk daripada kepala. Wa sa'iri ma yuhitu bil wajhi, dan ke sekalian barang yang meliputi ia dengan muka. Dia sebenarnya perkataan sa'ir dalam bahasa Arab dia dengan makna baqi dan ada sa'ir dengan makna jami'. Kita nak tengok makna baqi ke makna jami' ke, kita kena tengok kesuaian ayat. Kalau kita tengok sini kata wajib basuh satu juzuk daripada kepala. Wasair. Jadi kita tak makna sekalian, kita kena kata hak yang berbaki lagi. Faham? Dah juzuk. Hak ni habis dah. Ya khabar dah. Jadi hak berbaki lagi pun sama jugalah. Nampak kan? Cuma kita nak cakap mudah. Cakap mudah. Perkara, tempat, anggota. Itu makna ma. Yuhitu yang meliputi ia dengan muka. Wajib kita basuh juzuk daripada kepala, dan setiap satu juzuk yang meliputi muka wajib kita kena basuh. Sebab dia wajib kita basuh liyatahaqqaqa kamalu, supaya supaya sabitlah sempurnanya, tercapai oleh sempurna basuh muka. Dia liyatahaqqaqa kamaluhu ni maksudnya adalah tu cakap kita untuk menyempurnakan basuhan muka mesti kena basuh satu juzuk daripada bahagian hak yang di luar muka. Baik. Katanya wasunna an yukhallila al-lihyata min asfaliha bima'in jadid. Dan disunat
bahawa dia yukhallil maksud dia yukhallil menyelati al-lihyata akan janggut min asfaliha daripada bawahnya. Sunat dia menyelati janggut daripada bawah bima'in jadid dengan air yang baru. Ambil air, lepas tu masuk bawah ni. Ni benda yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpandukan hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanaki. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berkaf daripada air, maka dia masukkan di bawah ni. Di bawah ni dia. Di bawah dagu dia masuk. Lepas tu fa khallala bihi lihyatah, maka dia menyelati, memasukkan jari jemarinya di dalam janggut-janggutnya. Baik. Lalu tu lepas daripada Rasulullah buat lagu tu, kata Rasulullah, hakadha amarani rabbi azza wajal. Beginilah apa yang diperintah oleh Tuhanku. Beginilah apa yang diperintah oleh Tuhanku. Sebab itulah sunat kita ambil air, kita masuk. Jadi kita basuh muka, kita ambil air, kita pun masuk di bawah janggut. Ni hak yang, dan sunat ni bukan sunat biasa, sunnah muakkadah. Kerana Rasul kata lepas daripada Rasul buat perkara tersebut, Rasul kata hakadha amarani rabbi. Inilah apa yang baik. Seterusnya kata dia, al-fardhu tsalits, fardu yang ketiga, ghaslul yadain, basuh dua tangan. Basuh dua tangan. Di asal perkataan yad dalam bahasa Arab, daripada hujung jari sampai ke bahu, tu asal makna yad dalam bahasa Arab. Yang mana basuhan dalam berwudu dia bukan sampai ke bahu, sampai ke siku. Sebab tu dalam Quran kata benda idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Sebab batasan basuh hingga kepada siku saja. Tidak lebih daripada tu. Kemudian yaghsilu, membasuh. Okey, hak ni wajib sebab fardu wudu. Yadaihi, dua tangan. Kalau orang hak yang ada satu tangan, wajib satu tangan lah, gugurlah kewajipan hak satu tangan lagi sebab dia ada satu tangan. Membasuh dua tangannya ma'al mirfaqain, serta dua siku. Dua tangan serta dua siku. Maksudnya dua siku pun dia kena basuh sebanyak salasan, tiga kali. Okey, tiga tu hukum dia adalah sunat. Sunat hak yang kedua dan yang ketiga. Katanya fa in quti'at minas sa'id. Okey. Dengar molek. Benda hak yang akan datang ni gini. Kita dalam masalah kita berwudu, kita ada mahallul fardi dan kita ada mahallus sunnah. Kita ada tempat fardu yang wajib kita kena basuh dan kita ada tempat sunat. Tempat fardu daripada hujung jari sampai ke siku. Dia siku ni adalah sendi. Sendi sebahagian daripada sendi lengan bawah dengan lengan atas. Lengan atas ni kita kata body. Ni body orang panggil kita. Body. Ni lengan. Orang Arab ni panggil sa'id. Ni adud nama dia. Ni adud. Boleh faham? Ni lengan bawah, ni lengan atas. Siku ni adalah sendi yang tempat bercantum di antara sendi dengan sendi body. Jelas? Itu siku. Baik, daripada hujung ni sampai hujung ni, hak ni dipanggil mahallul wajib. Tempat wajib kena basuh. Manakala lebih daripada siku sampai ke separuh daripada adud, hak tu dipanggil mahallu as-sunnah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, situ adalah tempat sunnah. Kerana disunatkan kita memanjangkan ghurrah dan tahjil. Ghurrah ni maksudnya, ghurrah dan tahjil ni adalah mana cahaya yang ada pada anggota-anggota wudu. Maka perbanyakkan, ni kata Abu Hurairah, man istata'a minkum falyaf'al. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan suatu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar bahawasanya umat Rasulullah akan dipanggil pada hari kiamat dengan ghur al-muhajjadin, golongan hak yang berseri-seri cahaya pada anggota wudu, muka, tangan dan kaki. Maka pada penghujung hadis kata Abu Hurairah, kita belajar dalam kitab mustalah hadis baru lagi, kata Abu Hurairah benda, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesiapa hak yang mampu untuk memanjangkan, memperbanyakkan ghurrahnya, maka hendaklah dia buat. Ni perkataan Abu Hurairah, ni bukan perkataan Rasulullah, mengikut pandangan hak yang lebih kuat. Dan kita belajar bab ni dalam bab dia. Kita belajar hadis ni dalam bab dia. Dalam bab hadis mudraj.
Faham tak? Tak ingat dah. Allah. Kalau ingat alim besar dah. Kalau ingat. Kita tak ingat tu lah. Belajar tak ingat, belajar tak ingat. Itu dipanggil benda afatul ilm. Tu afatul ilm, afatul ilmi nisyan. Afatul ilmi an-nisyan. Baik. Bala ilmu adalah lupa. Jadi kalau dengar ingat, oh alim belauk alim. Jadi dalam hadis tersebut kata Abu Hurairah, sesiapa yang mampu untuk memperbanyakkan ghurrah dia dan tahjil ni, maka dah dibuat. Dan Abu Hurairah ketika dia ambil wudu, sampai basuh tangan di sampai basuh atas ni. Basuh kaki di basuh sampai atas ni. Maka mazhab Imam Syafi'i mengambil maksud Imam Syafi'i sependapat dengan Abu Hurairah. Sependapat dengan Abu Hurairah, sebab maksud sependapat ni kerana Abu Hurairah bukanlah Nabi. Kalau ijtihad daripada dia, tidak wajib ulama mujtahid mengikut. Kalau ijtihad daripada dia, kalau dia ambil daripada Rasul, barulah wajib kena ikut. Kalau ijtihad daripada dia, sedangkan ulama mujtahid juga, maka kaedah al-mujtahidu la yuqallidu mujtahida. Orang yang mujtahid, dia tidak boleh mengikut mujtahid yang lain. Dia mesti kena berijtihad sendiri. Sehingga kan ada perkataan yang masyhur daripada siapa? Lupa, daripada Imam Syafi'i ke daripada siapa. Macam mana aku nak ikut seseorang yang kalau sekiranya aku berhujah dengan dia, aku mampu mematahkan hujah dia. Bagaimana aku boleh mengikut yang kalau aku berhujah dia, nescaya aku dapat mematahkan hujah dia. Faham tak lagi masalah? Baik. Jadi pendek kata dalam masalah wudu kita ada kawasan, boleh faham? Sunat kita basuh. Jadi katakanlah anggota wudu dia saat itu terpotong. Dia terpotong, dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, terpotong sebahagian daripada anggota fardu. Sebahagian daripada fardu. Masih lagi ada berbaki. Ulama wajib dia kena basuh yang berbaki. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Mu kena bertakwa kepada Allah sekadar mampu. Dalam hadis kata Rasul, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintah kepada kamu satu perkara, mu kena datang perkara tersebut sekadar mampu. Jadi sekarang ni qada mampu hanya sekadar hak yang berbaki, maka wajib kena basuh hak yang berbaki. Okey, satu. Yang keduanya, terpotong habis tangan, cuma tinggal lagi siku. Dalam masalah kita basuh tangan, siku kena basuh tak? Kena basuh. Apabila tinggal siku, maka kena basuh juga kepala tu. Sebab masih lagi ada berbaki tempat hak yang wajib. Okey, lepas. Dua. Yang ketiga, dengan siku-siku tak ada. Terpotong. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ataupun asal penciptaan dia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka, kata ulama, tidak wajib dah basuh tangan tersebut. Adakah sunat? Okey, masih lagi sunat. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, kalau masih lagi berbaki tempat sunat. Kalau ada tempat sunat, maka wajib kena basuh. Maka sunat kena basuh tempat sunat tersebut. Jadi kalau tak ada lah tempat sunat, maksudnya terpotong daripada bahu, yang diwajibkan basuh dan tidak ada juga orang yang disunatkan basuh. Okey, selesai. Tu hak yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Kata je lagu mana? Fa in quti'at minas sa'id, maka jika telah dipotong ataupun cakap kita terpotong tangannya. Quti'at fa'il madhi bina majhul. Naib fa'il taqdir hiya, kembali kepada tangan. Maka jika terpotong tangan sa'id daripada ni sa'id ni lengan. Wajib jawab bagi in, nescaya wajib ghaslul baqi, basuh baki. Sebab apa wajib basuh baki? Kerana masih lagi ada tempat fardu. Au min mafsilil mirfaq, ataupun daripada sendi mirfaq. Atas pada mana? Atas pada minas sa'id. Terpotong daripada sendi mana? Mirfaq siku. Lazimahu ghaslu ra'sil 'adud. Lazim akan dia. Akan orang yang berwuduk saat ni. Apa dia lazim? Wajib. Dia saat itu ghaslu fa'il bagi lazimah. Membasuh ra'sil 'adud, kepala. Al-'adud ni lengan hak yang bagi atas body. Kepala kena basuh sebab siku ni adalah gabungan di antara dua sendi. Sendi sa'id dengan sendi 'adud. Maka apabila terpotong betul-betul pada siku, maka bermakna masih lagi ada satu juzuk daripada tempat yang wajib dibasuh. Maka wajib dibasuh. Okey, boleh faham? Au minal 'adud,
ataupun terpotong daripada al-adud, ataf pada min mafsilil mirfaq, dia ataf di atas hak yang dekat. Tu kaedah dalam nahwu. Kalau ataf dengan waw, ataf di atas hak yang jauh. Au minal adud, ataupun daripada dia bukan atas hak yang jauh, atas pada yang pertama, silap. Atas dengan au, atas hak yang dekat. Kalau dibanyaklah. Kalau ataf dengan waw, ataf pada yang pertama. Jadi au minal adud, ataupun daripada body. Hak yang terpotong daripada body. Maksudnya hak yang lain tak ada belaka dah. Body je dia. Ketika tu nudiba ghaslu baqihi. Disunatkan basuh hak yang baqinya. Sebab apa dia? Sebab kawasan body ni adalah tempat sunat basuh. Ni dipanggil sebagai ghurrah. Cahaya di akhirat nanti daripada kesang wudu. Katanya al-fardhu rabi', fardu yang keempat, mashu ba'dhi ra's, sapu sebahagian daripada kepala. Sapu sebahagian daripada kepala. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, wamsahu bi ru'usikum. Imam Syafi'i dia kata bi ru'usikum, ba di sini adalah ba litab'id. Makna sapu sebahagian daripada kepala-kepala kamu. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Kehendak Allah Ta'ala untuk berlaku khilaf dalam menetapkan apakah yang wajib dibasuh, yang wajib disapu ketika berwudu. Allah Ta'ala yang berkehendak kepada perkara tersebut. Allah Ta'ala Tuhan. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, wamsahu biru'usikum, Allah Ta'ala mengetahui ia akan berlaku perselisihan. Kalau Allah Ta'ala tidak ingin berlaku perselisihan, Allah Ta'ala tidak sahu bi ru'usikum, bahkan Allah Taala kata mana, wamsahu ru'usakum, tanpa meletakkan ba. Okay, boleh faham kan? Sebab kalau wamsahu ru'usakum jelas sapu semua kepala. Tapi Allah Taala kata mana, wamsahu bi ru'usikum. Maka ulama-ulama mujtahid ketika mengkaji ayat wamsahu bi ru'usikum, dia kata mana? Dia kata wamsahu bi ru'usikum, kenapa Allah Taala letakkan ba? Okey. Mesti ada perkara yang penting yang ingin disampaikan oleh Allah Taala. Sekarang ni kita nak bincang, apakah makna ba' di sini? Ba' ni makna benda sebenarnya. Ada sebahagian kata ba' makna sekian, sebahagian kata ba' makna sekian. Anda tak boleh masuk dalam fiqh muqarrad. Cuma anda nak sebutnya bahawasanya mazhab Imam Syafi'i ataupun Imam Syafi'i mengatakan ba' di sini adalah ba' litab'id, makna sebahagian. Dan dalam penggunaan bahasa Arab ada ba' digunakan dengan makna sebahagian. Imam Syafi'i adalah seorang yang pakar dalam bidang lughah. Imam Syafi'i adalah seorang ulama mujtahid yang pakar dalam bidang lughah. Ulama-ulama lughah di zaman dia rujuk dia dalam bab lughah. Imam Syafi'i. Kerana dia membesar di perkampungan Bani Hudzail, pendalaman. Dia memang pakar dalam bab lughah, Imam Syafi'i. Dia ngapah habis syair-syair Arab. Dia ngapah. Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Syafi'i setelah daripada dia buat kajian, ternyata di sisi Imam Syafi'i bahawasanya ba' pada wamsahu bi ru'usikum, ba' di sini adalah ba' litab'id. Dan apa hak yang di sana ada dalil yang lain yang menyokong pandangan Imam Syafi'i, antaranya adalah satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubung-ubung dia, kemudian Rasul menyempurnakan sapu di atas imamah, di atas dia, di atas gerbang. Jadi bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyapu sekalian kepala. Jadi bermakna sebab Rasul sapu di atas, bahawa senyebab tu adalah ba' litab'id. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, asal kata walaupun sikit sudah memadai. Asal dinamakan ma yang tariqu alaihi ismul mashi. Asal kata nama sapu sudah cukup. Asal kata musammal mashi sudah cukup. Baik. Sebab itulah dikata fardu yang keempat, rukun yang keempat adalah mashu ba'dhi ra's, sapu sebahagian daripada kepala. Thumma yamsahu ra'sahu, kemudian menyapu ia akan kepalanya. Sapu kepala. Sebab dalam Quran Tuhan katakan dia sapu kepala. Jadi bermakna kalau kepala tu ada rambut, boleh sapu di atas rambut. Sebab rambut yang berada dalam kepala dihukumkan kawasan kepala. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i dia nak mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Rambut yang berada di dalam kawasan kepala kalau panjang, kalau kita heret keluar daripada kawasan kepala, maka tidak memada kita sapu yang keluar daripada kawasan kepala. Okey, boleh faham? Kawasan muka, kalau kita heret keluar daripada kawasan muka, wajib kena basuh. Jelas. Yang tumbuh daripada kawasan kepala, kalau keluar daripada kawasan kepala, tak sah kita sapu. Pelik kita kata.
tak ada konsisten. Kita katakan warna jadi gitu. Tak, sebenarnya mazhab Imam Syafi'i dia cuba mengambil langkah ihtiyat. Faham? Ketika mana wajib basuh kepala, bukan wajib sapu kepala, bukan wajib sapu rambut. Maka hak yang dibolehkan adalah sapu kepala ataupun sapu rambut yang berada di dalam kawasan kepala. Tiba-tiba ada rambut yang kalau kita tarik keluar daripada kawasan kepala, mesti kita kena berhati-hati. Tambah-tambah, pandangan mazhab Imam Syafi'i hanya memada sapu sebahagian. Mazhab lain semua sekali. Jadi dalam masalah ini kena berhati-hati. Jadi apabila kena mengambil langkah berhati-hati, tidak memada menyapu rambut yang berada di luar kepala. Yang tumbuh daripada kepala pangkal dia tapi panjang sehingga kan keluar daripada kepala, nak sapu tu tak boleh. Manakala bulu janggut dia tumbuh dalam kawasan muka ni, janggut. Ya, ada janggut yang tumbuh bukan dalam muka ni, bawah ni tak wajib hak bawah ni tak wajib kita basuh. Hak wajib basuh hak yang dalam kawasan muka saja. Baik. Dah kan janggut panjang kan? Bila dia panjangnya tak ke bawah kan? Dah bawah ni muka tak lagi? Maksudnya masuk dalam kawasan muka ke tak lagi? Tak dah kan? Faham tak lagi? Nampak dah? Dan kan lebih daripada kawasan muka, jebeng. Panjang sampai ke bawah. Bawah ni tak termasuk dalam muka dah. Boleh faham kan? Ya muka ni kan? Cuma pangkal dia tumbuh daripada muka, tapi dia keluar lebih daripada kawasan muka. Jelas? Dah wajib tak basuh? Sebab apa dia? Sebab untuk mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Baik. Sapu sebahagian daripada kepala. Katanya thumma yamsahu ra'sahu, kemudian menyapu ia akan kepalanya. Menyapu, apa maksud menyapu? Menyapu ni mesti kena air. Menyapu ni kena air. Apabila kita faham sapu tu kena air, asal kata kena air, tak kira lah sapu dengan tangan, sapu dengan kaki. Sapu dengan kaki pun tak apa nak air. Celup tadah kaki di paik tunduk kepala sikit, akak kaki kat atas. Hebat nak air. Sapu dengan kaki tu. Orang buat kerja gitu menyalahi sunnah. Tapi daripada kita cakap bab memadai. Tapi menyalahi sunnah perbuatan tersebut. Baik, asal kata sapu, asal kata kena air, fayabda'u, maka memulalah ia bi muqaddami ra'sihi, dengan muqaddam kepalanya, dengan hadapan kepalanya. Dia mula dengan hadapan kepalanya. Fayadhhabu bi yadayhi, maka berjalanlah dengan dua tangannya ila qafahu, kepada tengkoknya, pergi ke belakang. Thumma yarudduhuma, kemudian mengembalilah ia akan keduanya ilal makani alladhi bada'a minhu, kepada tempat yang memulalah ia daripadanya. Belakang, lepas tu mari tarik balik ke depan. Ambil gini, dia kena belakang. Okey, ke belakang. Lepas tu mari pula ke depan. Hak tu hak yang paling comel. Faham? Sapu sebahagian daripada kepala adalah fardu. Manakala buat gini sampai kaki, dia hak yang sunat dah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Yaf'alu dzalika, melakukan ia akan hal tersebut sebanyak thalathan, sebanyak 3 kali. 3 kali, buat 3 kali. Mazhab Imam Syafi'i sapu kepala juga 3 kali. Walaupun di sana ada pandangan sebahagian daripada mazhab mengatakan sapu kepala sekali. Tapi mazhab Imam Syafi'i kata 3 kali kerana berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Uthman. Yang mana Sayyidina Uthman menyebut thumma tawadda'a thalatha. Kata Sayyidina Uthman, ala urikum wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muna ada aku nak tunjuk kepada kamu wudu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Lalu thumma tawadda'a thalatha. Dalam riwayat tersebut menyebut ambil wudu' sebanyak 3 kali. Maka secara zahirnya 3 kali itu merangkumi basuhan dan sapuan. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i sapu kepala sekali pun sunat 3 kali. Walaupun ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan hak yang kali sahaja. Masalah kepala. Fa in kana aw ma nabata sya'ruh, jika dia adalah aqra ni orang tak ada rambut, memang tak ada rambut, jenis benda kita kata botok, tak ada rambut, macam minyak kepala dia, tak ada rambut sikit. Aw ma nabata sya'ruh, ataupun belum tumbuh rambutnya, tidak tumbuh lepas daripada dia buang, tak tumbuh lagi rambut, botok dia cukup, tak ada tumbuh lagi rambut. Aw kana tawilan, ataupun adalah rambut dia panjang,
au madfuran, ataupun rambut dia kan orang puang biasa jaling, rambut dia dijaling. Rambut dia dijaling kan, dia takut rambut kan. Tu madfuran. Lam yundabir rad, tidak disunat mengembalikan semula. Rad ni kan kita saat ni ke depan, daripada depan ke belakang. Lepas tu ni rad, balik semula ke depan. Tapi kalau orang hok yang tak ada rambut, orang hok yang nama dia aqra', hanya sunat dia ke belakang saja, tak perlu kembalikan balik ke depan. Sama juga orang hok yang botok rambut, pada dia tak ada rambut, botok, tak perlu kembalikan semula. Ataupun rambut dia panjang, tak perlu dia kembalikan semula. Panjang sangat, bukan panjang tu memang panjang lah, tapi panjang sangat. Ataupun rambut dia dia buat dia jaling, maka tak perlu dia kembalikan semula. Tidak disunat dia kembalikan semula. Katanya falau wada'a yadahu bila maddin. Kita baca cepat-cepat nak pergi ni. Sekiranya meletakkan tangannya bila maddin, tanpa menggerakkan. Dia tok je tangan dia tanpa menggerakkan. Bihaitsu balla ma yantaliqu alaihi ismu. Sekira-kira lembab apa hak yang dinamakan sebagai sapu. Lembab dah qada hak yang qada hak yang dikatakan sebagai sapu, lembab dah. Wahwa, dan itu ma yantaliqu alaihi ismu, sebahagian daripada sehelai rambut. Ba'du, sebahagian sya'ratin, sehelai rambut. Sehelai rambut sebahagian. Hak tu ni dinamakan dah sebagai sapu. Ketika tu tapi ba'du sya'ratin pun ba'du sya'ratin yang tidak keluarlah ia rambut tersebut, sehelai rambut bil maddi, dengan diherekkan an haddir ra'si, tidak keluar daripada hak kepala. Jadi dia sapu sebahagian daripada seurat rambut, sapu ketika tu, yang mana kawasan hak yang disapu saat itu, kalau dia heret ke bawah, dia tidak keluar daripada hak kepala. Satu masalah dah jawab lagi. Yang keduanya, au qattara, ataupun menitik ia akan air di atas kepalanya. Walam yusil, dan tidak mengalir, air tersebut tidak mengalir. Dia saat itu tidak mengalirkan air atas kepala dia. Au ghasalahu, ataupun membasuh ia. Semua saat itu kafah, memadai. Dia panggil di sana ada sapu dan ada lebih daripada sapu. Cuma perbuatan-perbuatan yang kita sebut saat itu masih lagi dikirakan menyalahi sunnah. Tapi daripada tetap memadai. Fa in syaqqa naz'a imamatihi, jika payah mencabut serbangnya. Dia payah di sini bukan qaid. Tengok kepada kebiasaannya. Kalau tak payah sekalipun masih serbang. Payah untuk cabut serbang ni. Tu fa in syaqqa, maka jika masyaqqah, susahlah ia, naz'a imamati, cabut serbangnya. Kena ingat masyaqqah ni bukanlah qaid, bukanlah syarat. Katanya kammala 'alaiha, menyempurnakanlah ia di atasnya, di atas serbang, ba'da mashi ma yajib, selepas daripada menyapu apa yang diwajibkan. Jadi sapu dulu sebahagian daripada kepala, barulah sempurnakan sapu di atas serbang. Mengikut majoriti ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i, tidak memada hanya sapu di atas serbang sahaja tanpa menyapu sedikit daripada kepala. Sebab Rasulullah disapu di atas ubung-ubung dia. Lepas tu Rasulullah menyempurnakan sapu di atas serbang. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i mesti kena sapu di atas sebahagian daripada kepala, barulah menyempurnakan sapu di atas serbang. Baik. Walaupun di sana ada pandangan yang mengatakan boleh sapu di atas serbang sebagaimana boleh sapu di atas khuf. Sama dia kata. Tapi mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Kena sapu juga sebahagian daripada kepala. Mi sekarang ni pakai serbang. Mungkin payah untuk cabut dan mungkin mudah untuk cabut. Kalau payah tu jelas, disebut secara jelas. Kalau mudah, masih lagi boleh dia saat itu tidak menyapu sekalian kepala dan menyempurnakan sapu setelah daripada dia sapu sebahagian daripada kepala di atas gerbang dia. Okey. Lepas daripada ke basuh tangan, ambil air sikit atas ubung-ubung sebagaimana Rasulullah buat, lepas tu ambil air sapu di atas serbang. Hanya khusus untuk serbang tak? Semua penutup muka, penutup kepala, termasuk tudung bagi perempuan. Sunat dia menyempurnakan sapu di atas tudung tersebut kalau sekiranya dia tak ambuh tanggal, tidak ingin untuk menanggalkan tudung tersebut ketika dia berwuduk. Katanya thumma yamsahu udhunaih, kemudian dia menyapu dua telinganya. Sapu dua telinga sunat, zahiran wa batina. Zahir dan batin. Zahir ni belakang
Batin hok kawasan ni, kawasan ni, lipatan ni. Sapu bima'in jadid, dengan air yang baru. Sunat dengan air yang dan kalau diambil air yang digunakan menyapu kepala, tidak memada kerana air tersebut mustakmal. Melainkan kalau air sapu yang ketiga daripada sapu kepala, maka tak ada masalah sebab air itu bukanlah air mustakmal. Sebab air mustakmal adalah air yang digunakan pada fardu taharah. Jelas kan? Sapu telinga 3 kali. Thumma, kemudian simakhaihi, 2 lubang telinga. Simakhah ni 2 lubang telinga. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Thalathan, sebanyak 3 kali. Fayudkhilu, maka memasuklah ia khinsaraihi, akan ima pada keduanya simakhai. Ni, ambil air, masuk sini. Dan benda ni yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fardul khamis ghaslul subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.